Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk tasawuf dan kaedah ilmu jiwa. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muna Amirah binti Hasbi, nombor metrik 054908. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi tajuk ini. Okey. Tasawuf ini bukan satu jalan yang baru dicipta untuk melari dari kehidupan realiti dalam masyarakat. Sebagaimana yang seringkali dibuat tuduhan oleh manusia ini. Tetapi tasawuf ini adalah jalan untuk memperlengkapkan diri kita sebagai seorang Muslim ini dengan nilai-nilai kerohanian bagi menghadapi kehidupan kebendaan yang sangat mencabar hari demi hari. Sebagai seorang Muslim ni, kita perlulah untuk mempelajari tentang ilmu tasawuf berkenaan dalam kehidupan serta perilaku tindakan kita berlandaskan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya secara terminologinya, perkataan tasawuf ini tidak ditemui dalam mana-mana sumber wahyu sama ada Al-Quran ataupun hadis. Malah ianya tidak digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga tabi'in. Seterusnya dalam ilmu tasawuf ini kita akan dapati ianya sangat mementingkan penyucian jiwa agar terhina dari segala sifat buruk dan tercela dan mengelakkan kita untuk mendapat penyakit hati maupun jiwa yang rapuh dan lemah. Okey, kita beralih pula kepada pengertian tasawuf dan juga pengertian penyucian jiwa. Okey, pengertian tasawuf ini adalah dari sudut bahasanya telah dikemukakan oleh para ulama. Antaranya ialah sufah, sufi, sofwah, sufanah, sufah al-qafa dan sofa. Perkataan sofa ini bermaksud kebersihan jiwa daripada kekotoran dunia. Dan dia merupakan pendapat yang sahih dan dipersetujui oleh kebanyakan para ulama berdasarkan kekuatannya dari sudut bahasa. Okey, dari sudut istilah pula, pada pandangan Syekh Ahmad Zarruq yang mendefinisikan tasawuf ini adalah sebagai ilmu yang bertujuan untuk membaiki hati dan memfokuskannya hanya untuk Allah semata-mata. Fiqh adalah ilmu yang bertujuan memperbaiki amal, memelihara aturan dan menampakkan hikmah dari setiap hukum. Sedangkan ilmu tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan mewujudkan dalil-dalil dan menghiasi iman dengan keyakinan. Sebagaimana ilmu perubatan untuk memelihara badan kita dan ilmu nahu adalah untuk memelihara lisan kita. Okey, pengertian penyucian jiwa pula adalah ataupun dinamakan tazkiyatun nafsi. Secara menyeluruhnya bermaksud tazkiyah itu bermaksud penyucian ataupun pembersihan dan penyuburan diri serta penyingkiran segala bentuk perkembangan yang tidak dikehendaki dan segala perkara yang tidak baik. Sebagai suatu terma spiritual, tazkiyah ini mengandungi makna suatu usaha gigih dan bersungguh-sungguh untuk membersih dan menyucikan diri seseorang manusia dari sifat-sifat buruk dan keji yang menjadi penghalang sifat-sifat itu kepada penyuburan akhlak mulia seseorang insan. Seterusnya penyucian diri iaitu tazkiyatun nafsi itu diikuti dengan usaha pengisian dan perhiasan diri supaya proses tersebut menjadi lebih sempurna. Justru dapat dipahami bahawa tazkiyah ini melibatkan proses usaha dan kesungguhan seseorang insan itu dalam menyelesaikan konflik antara baik dan buruk yang wujud dalam jiwanya. Wallahu alam, itu sahaja daripada saya. Pembentangan yang seterusnya oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Mira Marsita binti Awang Muhammad, nombor metrik 055556. Pada hari ini saya akan menerangkan konsep Al-Tazkiyatu An-Nafs menurut pandangan tokoh Sufi. Tazkiyatu An-Nafs ini adalah satu konsep yang telah diperkenalkan oleh tokoh-tokoh Sufi yang terkenal seperti Imam Ghazali, Al-Muhasibi, Al-Junaid dan beberapa tokoh yang lain. Di samping itu, cara pelaksanaan konsep tazkiyatun nafs ini merujuk kepada setiap amalan yang telah dipraktikkan dalam kehidupan sehinggalah melahirkan sifat positif dalam jiwa. Pada hari ini, saya hanya akan menerangkan tazkiyatun nafs menurut salah seorang daripada tokoh Sufi, iaitu Imam Ghazali, atau nama sebenar beliau adalah
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Beliau merupakan seorang ulama, ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkenal. Menurut Imam Ghazali, konsep tazkiyatu an-nafs ini dapat direalisasikan apabila seseorang itu dapat meleraikan serta melumpuhkan penyakit-penyakit jiwa serta membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang buruk dan tercela. Beliau telah menggariskan 13 cara yang boleh memenuhi konsep tazkiyatu an-nafs dan di antaranya adalah solat, puasa, zikir, bertafakur terhadap keindahan alam, mengetahui penyakit hati dan sebagainya. Yang pertama adalah solat. Solat merupakan salah satu cara yang paling utama dalam pembersihan jiwa kerana ianya menggabungkan di antara hakikat ubudiyah, tauhid, syukur dan sebagainya dan juga disertai dengan amalan-amalan zahir. Dari segi rohani pula, khusyuk merupakan salah satu cara yang paling penting kerana tanpa khusyuk, seseorang itu tidak akan dapat mencapai objektif tazkiyatun nafs. Seperti yang telah diterangkan di dalam surah At-Taha ayat 14 yang berbunyi, Innani annallahu la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimis salata li zikri, yang bermaksud, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Maka dapat kita simpulkan bahawa dengan mengingati Allah di dalam solat, seseorang Muslim itu tidak akan lalai untuk menghadirkan jiwa dalam proses membersihkan jiwa daripada perkara-perkara yang tercela. Yang kedua adalah puasa. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari beserta dengan niat. Manakala Imam Ghazali telah menyatakan bahawa puasa dari segi tazkiyatu an-nafs pula merujuk kepada melatih diri supaya bersabar dan bersederhana dalam melakukan sesuatu perkara, terutama sekali dalam urusan yang melibatkan kehendak hawa nafsu seperti pemakanan, perbuatan, percakapan dan sebagainya. Sebagai umat Islam, kita perlulah bijak dalam pengambilan makanan kerana ini adalah salah satu penyebab hawa nafsu menjadi kuat. Yang ketiga dan terakhir adalah zikir. Selain solat dan puasa, berzikir setelah selesai membaca Al-Quran juga merupakan suatu ibadat yang utama dalam melakukan proses tazkiyatun nafs kerana dengan berzikir kita dapat mengingati Allah. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fazkuruni izkurkum washkuruli wala takfurun, yang bermaksud, kerana itu ingatlah kepadaku, nescaya aku pula ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maka dapat kita simpulkan bahawa tuntutan berzikir ini bukanlah hanya sekadar menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, malahan ianya perlu dilakukan setiap kali sehinggalah kita merasakan bahawa apa yang kita lakukan itu berada dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ani Sharmin binti Nur Azmi, nombor matrik 056031. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan dalam tasawuf dan kaedah ilmu jiwa mengenai sifat-sifat yang merosakkan jiwa. Baiklah, seperti mana yang boleh dilihat di dalam slide, bahawa sifat-sifat yang merosakkan jiwa ini terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama, al-taghut. Apa itu al-taghut? Al-taghut ialah sifat yang melampau. Dan yang kedua adalah al-istidhaf, iaitu sifat yang lemah. Baiklah, sebelum saya meneruskan, sahabat-sahabat saya sebelum ini telah pun membentangkan apa yang dimaksudkan dengan ilmu tasawuf dan juga tazkiyah an-nafs. Jadi, kita akan lihat sedikit kata-kata seperti yang ada di dalam slide, iaitu menurut Said Hawa, beliau mengatakan bahawa walikulli asri amraduhu wa a'raduhu wal asura kullaha amraduha wa a'raduha wal alimu ar-rabbani huwa man istata'u
أن يعالج الأمراض المغاصرة وأمراض العصور وتلك علامة تجاهة في التزكية. Baiklah, maksudnya, dan pada setiap masa ada penyakit-penyakit dan halangan-halangannya. Pada sepanjang zaman, semuanya ada penyakit-penyakit dan halangan-halangannya. Seorang ulama Rabbani itu ialah dia seorang yang mampu merawat penyakit-penyakit semasa dan penyakit-penyakit sepanjang zaman. Itulah tanda kejayaannya di dalam tazkiyah. Baiklah, seterusnya menurut Ibn Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, iaitu min alamati mauti al-qalbi adamu al-khuzni ala mafatika min al-muwafaqati wa taruku an-nadami ala ma fa'altahu min wujudi az-zalati, iaitu yang bermaksud antara tanda-tanda hati mati ialah engkau tiada rasa sedih apabila tertinggal sesuatu kebaikan, iaitu kewajipan, dan tidak menyesal di atas apa yang engkau lakukan daripada perbuatan dosa. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan apa itu al-taghut. Baiklah, al-taghut bermaksud sifat yang melampau ataupun sikap yang suka melanggar batasan agama tanpa rasa bersalah dan takut terhadap ancaman dosa dan azab api neraka. Mengapa ianya digelarkan al-taghut adalah kerana mereka ini suka melakukan maksiat dan tiada rasa takut dalam diri mereka akan kerosakan yang mereka lakukan dan yang bakal menimpa diri mereka akibat daripada maksiat yang dilakukan tadi. Baiklah, akibat daripada sifat al-taghut ni akan menyebabkan perasaan sombong yang ada dalam diri manusia ni, menyebabkan mereka berasa bangga akan kebolehan yang ada pada diri mereka, akan kemampuan diri mereka, sehingga merasakan bahawa mereka ni tidak memerlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nazi'at, iaitu ayat 17 dan 18, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ashab ila fir'auna innahu tagha fakul halaka ila an tazakka, yang bermaksud pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan. Daripada surah An-Nazi'at ini, Allah memberi perumpamaan sikap manusia yang sifat taghut dalam diri manusia ni seperti yang ada pada diri Fir'aun, sehingga menyebabkan Fir'aun ni sanggup mengakui diri dia adalah Tuhan. Baiklah, seterusnya adalah al-istid'af. Okay, al-istid'af ini membawa maksud sifat yang lemah. Adapun ianya lebih difahami sebagai rasa rendah diri yang membawa kepada hilangnya maruah dan harga diri sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi memperolehi kesenangan dan kepentingan hidup. Okey, ia digelar al-istid'af kerana perkara yang mereka lakukan ini bertujuan berniat untuk memenuhi kemahuan dan keuntungan diri mereka semata-mata, sehingga menyebabkan mereka ni tidak mahu berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diingini melalui cara yang betul, cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat ni kalau kita boleh lihat, ramai juga yang ada pada diri manusia zaman sekarang, di mana mereka sanggup merendahkan diri mereka, sanggup melakukan apa sahaja asalkan mereka mendapat perkara yang mereka mahu, sehingga membelakangkan apa yang tidak sepatutnya. Okay. Jadi sifat ini perlu dihapuskan supaya dapat mengelakkan diri daripada terus leka dengan kehidupan di dunia dan tanggungjawab sebenar manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, jadi kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada kedua sifat ini, iaitu sifat-sifat yang merosakkan jiwa ini, adalah yang pertama, kedua-dua sifat ini, iaitu al-taghut dan al-istid'af, merupakan sifat yang boleh menyebabkan jiwa seseorang menjadi rosak, menjadi kotor, malah membawa kepada ketidakpercayaan terhadap hakikat kehidupan manusia yang sebenar, terhadap qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jiwa, yakni hati manusia ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bahawa sifat-sifat seperti ini dapat dijauhkan serta dihindarkan daripada terus tertanam ke dasar hati. Okay. Dan yang terakhir adalah ketenangan dan kebahagiaan merupakan ciri umum dalam aliran tasawuf, seiring dan selari dengan tujuan ilmu tasawuf, iaitu adalah untuk menyekat dan membataskan tuntutan syahwat fizikal bagi memperoleh kestabilan jiwa serta menjadikan seseorang itu dalam keadaan bebas
bebas daripada segala kebimbangan di samping merasai ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nama saya Nurul Habibah binti Zulkifli, nombor matrik 056434. Okey, baiklah, saya akan menyambung perpetangan sahabat saya tadi iaitu mengenai penyakit hati serta kaedah membasmi penyakit hati tersebut. Yang pertama adalah sifat marah. Sifat marah ni adalah sifat yang tercela secara batiniah. Ia memberi kesan yang buruk jika kita tidak mampu mengawalnya, yang mana ia akan mengakibatkan berlakunya perbuatan yang tidak sepatutnya. Perlunya kepada kita ni ada ilmu agar dapat mengawal kemarahan dan mengetahui akibat daripada kemarahan serta kebaikan apabila kita menghilangkan kemarahan tersebut. Selain itu, mengawal sifat marah ni adalah melalui amalan, iaitu mengucapkan ta'awuz agar dapat berlindung daripada syaitan yang menyebabkan kemarahan tersebut. Jika masih tidak dapat dibendung, disarankan agar mengubah posisi kedudukan kita. Contohnya, apabila sedang berdiri, hendaklah kita duduk. Apabila duduk, hendaklah kita berbaring. Tapi jika masih tidak berkesan, hendaklah berwuduk dan melumurkan tanah ke muka untuk melahirkan rasa kehambaan dalam diri. Yang kedua adalah sifat dengki, di mana seseorang mengharapkan hilangnya nikmat daripada seseorang dan ditimpakan bala atau musibah terhadap orang yang didengkinya. Kaedah untuk merawat atau mengatasi sifat dengki ini adalah individu ni perlu tahu sifat dengki ini akan memudaratkan dirinya sendiri. Individu juga perlu percaya segala nikmat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, serta memuji sifat yang ada pada orang lain agar dapat menghilangkan perasaan dengki dalam dirinya, bahkan tidak gembira jika hilangnya nikmat pada orang yang didengkinya. Yang ketiga adalah sifat ujub, iaitu memperbesarkan diri dalam masa yang sama lupa menyandarkan kepada pemberi nikmat. Antara kaedah mengatasi sifat ujub ni adalah menyedari setiap amal kebaikan yang dilakukan hanyalah pertolongan, taufik dan kurniaan daripada Allah semata-mata. Serta manusia ni perlu sedar ujub ni boleh merosakkan amalan kebaikan, kebajikan yang dilakukannya. Orang hamba ni perlu mengenal pemberi nikmat dengan mengetahui sesuatu kebaikan atau mentaati petunjuk daripada Allah bagi mewujudkan rasa kedil dalam dirinya, kerana sifat ujub ni adalah terhasil apabila seseorang itu merasa dirinya lebih daripada orang lain. Di samping itu, seseorang hamba perlu mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya dan merasakan nikmat atau kelebihan yang diberikan kepadanya adalah sementara. Contohnya, seseorang itu cantik. Cantik itu bukanlah dari usahanya, tetapi dia mestilah menyedari bahawa kecantikan itu diberikan kepadanya oleh Allah. Adalah sifat takabur, iaitu memperbesarkan diri, merasakan dirinya sempurna dan memandang rendah terhadap orang lain. Sifat kaedah untuk mengatasinya adalah seseorang hamba ni hendaklah ingat sifat takabur ni menyebabkan seseorang tidak dapat masuk syurga. Selain itu, seseorang hamba ni perlulah menyedari hakikat kejadian dirinya yang berasal daripada air mani yang hina dan tiada kekuatan. Manusia ni tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Yang kelima adalah sifat riya, iaitu perasaan dalam hati seseorang yang mencari kedudukan dalam hati manusia lain dengan ibadah dan kebajikan yang dilakukannya, di mana mereka ni melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah tetapi kerana manusia. Ini tergolong dalam syirik kecil. Kaedah yang digunakan untuk merawat sifat riya ini adalah menolak segala sebab yang mendorong ke arah perasaan riya. Manusia ni perlu ingat bahawa cercaan Allah lebih besar daripada pujian manusia terhadapnya. Sedangkan manusia ni tidak sempurna. Lambat laun manusia akan benci akan sifat orang yang ada sifat riak ni. Di samping itu, sifat ni dapat dihapuskan dengan menyembunyikan ibadah yang dilakukannya, seperti dia ni menyembunyikan kejahatan yang dilakukannya. Yang terakhir sekali adalah sangka buruk, iaitu ikatan hati ataupun menghukumkan orang lain dengan sesuatu sangkaan yang buruk. Yang mana sangka buruk ni atau mengumpat dalam hati ni merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang boleh menyebabkan bermulanya sifat mazmumah yang lain, iaitu seperti memfitnah, mengata, menyebarkan aib orang lain dan sebagainya. Antara kaedah untuk mengatasinya adalah sentiasa bersangka baik dengan orang lain. Jika mendengar sesuatu perkara, hendaklah diselidiki terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Di samping itu, manusia ni perlulah
melihat aib diri sendiri sebelum menunding jari ke arah kesalahan orang lain ataupun melihat kesalahan orang lain. Kerana manusia ni tidak menyedari kadang-kadang manusia ni tidak menyadari kesalahan yang dilakukan olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabilah Salami Al-Husna binti Zahari, nombor matrik 055774. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan sahabat saya sebentar tadi. Saya akan membentangkan kesan kaedah penyucian jiwa kepada manusia. Antara kesan positif kaedah penyucian jiwa kepada manusia dapat dilihat melalui keelokan akhlaknya. Tanda seseorang itu memiliki jiwa bersih yang suci dapat dilihat melalui tingkah laku zahirnya. Walaupun kita ni tidak boleh menghukum seseorang melalui zahir saja, tapi sebenarnya tingkah laku merupakan cerminan kepribadian seseorang manusia tu. Berkenaan dengan pengukuran kepribadian melalui tingkah laku, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya wahyu telah terputus dengan terputusnya kenabian dan kami adalah kaum yang menghukum berdasarkan kepada zahir, sedangkan Allah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada manusia. Apabila jiwa seseorang itu dia bersih daripada segala penyakit hati, maka kecintaan dan ketaatannya kepada Allah semakin bertambah. Seseorang itu dia akan berusaha untuk menjaga hubungannya dengan Allah, dan apabila hubungannya dengan Allah menjadi baik, maka sudah tentu hubungannya dengan manusia dan alam sekeliling juga turut menjadi baik. Akhlak yang baik boleh dizahirkan melalui anggota tubuh badan. Antaranya adalah matanya tidak suka melihat kepada perkara-perkara kemaksiatan. Lidahnya dijaga dari menuturkan kata-kata keji dan memfitnah orang lain. Telinganya dijaga dari mendengar perkara-perkara yang tidak mendatangkan sebarang faedah dan kata-kata kejian seperti umpatan. Tangannya lebih suka melakukan kebajikan dan dijaga dari melakukan perkara-perkara haram seperti mencuri. Kemaluannya dijaga dari berzina dan kakinya dijaga dari menjejakkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Matlamat utama penyucian jiwa ini adalah bagi mendidik manusia untuk memenuhi perasaan melampau yang boleh membawa kepada keingkaran kepada perintah Allah SWT. Segala anggota badannya dikerah untuk melakukan apa yang disuruh Allah dan meninggalkan segala larangannya, amal ma'ruf nahi munkar. Dan jika ia tersilap melakukan kesalahan, maka ia akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Dengan tersucinya jiwa dari segala kekotoran batin dan segala sifat keji, kehidupan ummahnya ia akan menjadi lebih harmoni, lebih aman, lebih sejahtera di samping mendapatkan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Kesimpulannya, kaedah penyucian ilmu jiwa dari sudut tasawuf sangat memberi manfaat kepada manusia yang inginkan agar jiwanya bersih dan suci daripada segala godaan syaitan, daripada godaan dunia dan godaan hawa nafsu, serta inginkan agar dirinya dekat di sisi Allah SWT. Jadi bagi seseorang yang ingin membasmi penyakit jiwa dengan melakukan proses penyucian jiwa, mereka perlulah memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam terlebih dahulu mengenai cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT di samping menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama dalam kehidupan seharian. Kesan kaedah penyucian jiwa dapat dilihat melalui setiap anggota tubuh badan manusia, iaitulah melalui matanya, melalui mulutnya, melalui telinganya, melalui tangannya, melalui kakinya serta melalui akalnya. Kesan yang nyata adalah mampu untuk menjadikan seseorang itu baik akhlaknya terhadap Allah SWT dan terhadap manusia sejagat, di samping dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami berkenaan dengan tajuk tasawuf dan kaedah ilmu jiwa. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.